Kementerian Kesihatan kenal pasti 12 projek sakit termasuk 3 di Sabah. Butiran lanjut langsung bersama Enisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Enisia. Ya, dia. Sebanyak 12 projek pembinaan hospital dan klinik di seluruh negara dikenal pasti Kementerian Kesihatan KKM sebagai projek sakit termasuk 3 daripadanya di Sabah. 3 projek itu melibatkan Hospital Papar, Hospital Beaufort dan Klinik Kesihatan Sikuati Kudat. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan projek Hospital Papar mengalami kelewatan 11.72% iaitu kira-kira 3 bulan. Hospital Beaufort 45.9% iaitu kelewatan setahun 6 bulan serta Klinik Kesihatan Sikuati 37.12% dengan kelewatan hampir 9 bulan. Beliau memaklumkan demikian ketika meninjau perkembangan projek naik taraf Hospital Papar. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib. Projek ini akan meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada lebih 100,000 rakyat, khususnya di daerah Papar dengan kos sebanyak 98.5 juta ringgit. Ia melibatkan pembinaan wad dengan pertambahan 84 katil, merangkumi wad pediatrik, wad wanita dan wad lelaki dijangka dipulih dan disiapkan pada penghujung tahun ini serta mula beroperasi Mac 2024. Walau apapun, kita telah lihat perkembangan pada masa kini. Perkembangannya ialah sebanyak 62%, walaupun agak terkebelakang sikit daripada jangkaan kita. Jangkaan kita sepatutnya ketika ini 70%, tetapi kita telah melihat perkembangan dan kita akan terus menjalankan perbincangan dan pemantauan. Antara faktor kelewatan projek ini berikutan penularan COVID-19 mengakibatkan projek tergandala 3 tahun di samping kekangan pencarian pekerja oleh kontraktor serta bahan-bahan binaan. Terdahulu, Dr. Zaliha turut melawat Klinik Kesihatan Luyang dan Klinik Kesihatan Kinarut. Kementerian Kerja Raya Sabah sedang melaksana langkah mengatasi masalah bekalan air di negeri ini. Menterinya Datuk Syahelmi Yahya berkata antaranya meningkatkan keberkesanan sistem bekalan bagi mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW yang kini pada tahap 60% kepada peratusan lebih rendah. Jabatan Air Negeri Sabah JNS giat melaksana operasi bersepadu mengekang kes kecurian air yang turut menyumbang kepada kekurangan bekalan air. Cabaran kita selain daripada jumlah permintaan air yang tinggi berbanding jumlah bekalan air yang dapat kita berikan adalah kes-kes non-revenue water terutama disebabkan oleh kecurian air. Dan kita memang juga sedang memantau, melakukan penguatkuasaan. Kita mengalami cabaran dari segi tenaga kerja dan juga effectiveness dalam operasi tersebut. Jadi satu mekanisme ataupun gerakan bersepadu yang perlu dibuat bagi menangani masalah tersebut. Mengenai jaminan bekalan menjelang Hari Raya Aidilfitri, Datuk Syahelmi berkata beliau telah meminta JNS agar memastikan jatuhan bekalan ke kawasan bermasalah dijalankan dengan baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis iftar Ramadan dan pemberian sumbangan kepada asnaf serta anak yatim melibatkan kira-kira 100 penerima di Kota Kinabalu. Pada Januari lepas, Datuk Syahelmi memaklumkan JNS menyasarkan untuk mengurangkan NRW yang ketika itu pada 54%, sebanyak 25% atau 10 juta liter air menjelang pertengahan tahun ini. Pembinaan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia yang terbengkalai sejak 5 tahun lalu akan disambung semula selepas Hari Raya Aidilfitri ini. Ya, selepas Usia menerima peruntukan sehingga 3 juta ringgit daripada kerajaan negeri untuk meneruskan kerja-kerja tertangguh berkenaan. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata pusat latihan di Kampung Marasinsym, Kota Marudu itu akan menjadi institusi melatih lepasan Mahat Tahfiz Al-Quran dalam bidang vokasional dan teknikal TVET.
Usia juga bakal menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan Iqdar bagi menyediakan latihan TVET di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, Diploma dan Ijazah. Usia akan menyiapkan sebahagian yang belum tersedia lagi, terutama sekali dalam electrical, dalam bidang air dan juga beberapa kemudahan jalan di persekitaran di samping asrama. Bangunan pada keseluruhannya dijangka di 70% sudah siap. Tetapi persiapan yang terakhir ini adalah penting, termasuk pagar, kerana pusat latihan dakwah ini berada jauh di Kudat bersempadan dengan Pitas. Beliau ditemui media dalam majlis iftar Ramadan Usia bersama ahli majlis tertinggi dan ketua bahagian Usia di Kota Kinabalu. Datuk Sapawi turut memberitahu Usia akan berbincang bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berhubung pengisian pembelajaran Pusat Pendidikan Kanak-Kanak Islam Usia di Kampung Tanjung Aru yang siap 25% pembinaan dan turut diwujudkan di Sandakan, Semporna dan Tawau yang menyediakan pendidikan awal agama. Sementara itu, mengenai tanah-tanah wakaf Usia di Keningau, Apin Apin dan Tambunan, ia akan dibangunkan dengan fasiliti memanfaat masyarakat Islam seperti pusat khidmat komuniti dan masjid. Majlis ini menyaksikan Usia menyerahkan peruntukan aktiviti dakwah dan pengurusan bagi tahun 2023 berjumlah RM62,000 untuk diagih kepada 29 bahagian Usia. Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB diminta melaksana inisiatif lebih berkesan bagi memastikan bangunan Pekan Baharu Merotai atau dikenali sebagai Merotai Point dapat disiapkan dan dibuka segera. Mercu tanda baharu di kawasan Merotai dan kelabakan itu telah lama dinantikan pelabur, peniaga dan penduduk sekitar. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, Merotai Point terletak di laluan Tawau Kalabakan bercirikan bangunan komersial menempatkan 16 kedai 2 tingkat dan kawasan rumah kos rendah. Untuk makluman, banyak 100 buah rumah kos rendah sepatutnya siap dalam jangka masa yang ditetapkan dan juga pusat komersial ada di dalam Merotai Point ini. Keterlewatan menyiapkan projek ini menyebabkan mungkin potential buyer ataupun potential entrepreneur peniaga mungkin tidak dapat membuat perniagaan ataupun tinggal di tempat ini. Beliau yang juga adun Tanjung Batu ditemui pemberita dalam program Kembara Ramadan Parlimen Kalabakan 2023 di Masjid Nurul Daqwa Kampung Kicang Merotai Kalabakan. Menurut Datuk Andi, hasil pertemuan pihaknya dengan LPPB sebelum ini mendapati 2 faktor menyebabkan projek berkenaan belum mendapat sijil layak menduduki OC iaitu kawasan cerun dan punca air bersih. Beliau berharap ia diatasi segera bagi menarik lebih ramai pelawat selain membuka ruang perniagaan kepada penduduk Merotai. Jelajah Ramadan Tawau FM menjelajah ke Surau Al-Naim, Kampung Ranggu dan Masjid Babu Salang PPR Balong di Tawau. Ia bagi menyantuni 50 asnaf dan menyampaikan bantuan dengan kerjasama rakan strategik. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan projek Hospital Papar mengalami kelewatan 11.72% iaitu kira-kira 3 bulan. Hospital Beaufort 45.9% iaitu kelewatan setahun 6 bulan serta Klinik Kesihatan Sikwati 37.12% dengan kelewatan hampir 9 bulan. Beliau memaklumkan demikian ketika meninjau perkembangan projek naik taraf Hospital Papar. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib. Projek ini akan meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada lebih 100,000 rakyat, khususnya di daerah Papar dengan kos sebanyak RM98.5 juta. Ia melibatkan pembinaan wad dengan pertambahan 84 katil, merangkumi wad pediatrik,
Wad wanita dan wad lelaki dijangka dipulih dan disiapkan pada penghujung tahun ini serta mula beroperasi Mac 2024. Walau apa pun, Ya, jelajah Ramadan Tawau FM menjelajah ke Surau Al-Naim, Kampung Ranggu dan Masjid Babu Salam PPR Balong di Tawau. Ia bagi menyantuni 50 asnaf dan menyampaikan bantuan dengan kerjasama rakan strategik. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balong, Datuk Hamid Awang, yang menyifatkan program ini platform terbaik untuk RTM mendekatkan diri kepada masyarakat. Jelajah Ramadan ni, RTM ini, selain daripada memberikan bantuan untuk golongan asnaf, ia juga dapat mengeratkan silaturahim di antara masyarakat setempat dengan RTM itu sendiri bersama rakan-rakan strategik Armada RTM dan IDS . Dan ini sangat-sangatlah kita harapkan dan mudah-mudahan program ini akan dapat kita teruskan ke tahun-tahun yang mendatang. Sementara itu, rakan strategik jelajah Ramadan Tawau FM beriltizam menyertai bersama-sama rakan NGO lain pada masa akan datang. Program yang murni yang seharusnya diteruskanlah dari tahun ke tahun, memandangkan jelajah Ramadan ini boleh dijadikan sebagai platform khususnya kepada syarikat-syarikat korporat, entiti perniagaan, NGO maupun orang persendirian untuk sama-sama memberi bantuan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Program-program begini sepatutnya memang kita galakkan adakan. Sebab dalam program ini kita boleh dapat membantu ramai lagi rakyat-rakyat ataupun saudara-saudara se-Islam kita di luar sana. Jadi di sini kita menggalakkanlah lagi ramai NGO, company ataupun perseorangan untuk terus serta. Jadi menambahkan lagi bilangan pendapatan itu untuk membantu dengan ramai lagi penduduk-penduduk sekitar kawasan Tawau ini. Dalam program ini, pihak Majlis Ugama Islam Sabah turut menyampaikan bantuan zakat kepada penerima yang layak. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri-negeri lain bersama Diah. Baik, kita kembali bersama Diah. Silakan. Baik, terima kasih Inisia langsung dari Sabah.